Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video ini kita adalah video sambungan untuk modul pintas tingkatan 4 peperiksaan akhir tingkatan 4 sesi 2021-2022, di mana video sebelum ni kita telah membincang soal bahagian A. So video hari ini kita bincang bahagian B dengan presensi, iaitu daripada soalan nombor 8 hingga soalan nombor 13. Okey, kita tengok soalan nombor 8. Baik, soalan nombor 8 dia melibatkan soalan hukum linear. Kalau kat sini kita tengok bahagian B. Bahagian B ni cuma kita hanya jawab 3 soalan daripada 4 soalan diberi. So soalan 8 ini adalah jadual 8 menunjukkan nilai bagi dua formula ubah X dan Y yang diperoleh daripada suatu eksperimen. Formula ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan P, Q, X tolak 2 dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. Okey, so ini table yang diberi. Sebuah eksperimen dengan ada pemalar X dengan Y. Formula ubah X dengan Y, dan persamaan ia ialah Y sama dengan P, Q, X tolak 2. P, Q ni adalah pemalar. Jadi berdasarkan jadual 8, bina satu jadual bagi nilai-nilai log 10Y dan X tolak 2. Okey, so jadi kita pergi ke kita akan buat graf nanti. Ini adalah topik hukum linear. Okey, ini yang soalan A dia tadi. Jadi perlu kita sediakan table di mana log 10Y, log 10Y bukan X kat sini. Log 10Y kita kasih perbetulkan sikit. So jadi alright, so kita betulkan sikit. Di sini sepatutnya X tolak Y. Sepatutnya ialah X tolak Y. Ikut soalannya dia X tolak 2, dia X tolak 2 dengan log 10Y. So kita letak sini X tolak 2 dengan log 10Y. Okey, alright, so data lama untuk kolom yang pertama ni, okey, kita kena ambil 3. So jadi oleh kerana X tolak 2 di sini, jadi 3 tolak 2 sama dengan 1. So nilai-nilai kat sini kita ambil data lama, kita tolak dengan 2, tolak dengan 2, tolak dengan 2, tolak dengan 2, tolak dengan 2. So akhirnya kita akan dapat sini 1, 2, 3, 4 dan 6. Okey, data yang kedua di bawah ni, kolom ini, iaitu log 10Y. Kita kena ambil data daripada 12.05, kita log 10Y, log 10Y, log 10Y, log 10Y, log 10Y. Jadi nilainya kira-kira iaitu 1.08. Yang pertama 0.8, kedua 0.55, ambil 2 perpuluhan, jangan ambil terlalu besar sangat perpuluhan, 0.27, dan yang terakhir adalah negatif 0.33. Okay, so jadi kita perbetulkan sikit, tak betul ni, 0.55 sepatutnya 0.55. Okay, so nilai-nilai data kita dapati ini. Okay, soalan A kita ni. Right, so ini adalah soalan A kita. Okay, dah selesai. Jadi kita pergi ke soalan B. So kita plot 10Y melawan X tolak 2 menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada pasti X tolak 2 dan 2 cm kepada 0.2 unit pada pasti log 10Y. Jadi kita dah dapat, kita dah buat dia punya skala dia dengan 1, 2, 1 unit. Okay, 1, 2 cm, 1 unit. Itu juga dengan ini 1, 2, 2 cm, 0.2 unit. Okay, so kita kena hitung apa kehendak soalan yang diberi, skala 2 cm kepada 1 unit pada cm dan 2 cm kepada 0.2. Okey, itu dulunya samalah. Jadi nak plot dulu, hati-hati bila kita plot bila kita plot tu. Okey, kita ambil nilai 1.08 1 dengan 1.08. Okey, somewhere around here lah. Okey, kita tanda kat sini Okey, so 1.08. Ya, sebentar, kita besarkan sikit. Kita andai kata kita besarkan sikit. Okey, so 1.108. Okey, jadi 1 dengan 1.08 somewhere around here. Ya. Okey, 1.08.
Kemudian 2 dengan 0.8 ini. Lepas tu 3 dengan 0.55 5, okey 55 di sinilah ya. Okey. Jadi kemudian 0.55 dah. Okey, lepas itu 3 dah, 0.5, 4 dengan 0.27. 4 0.27 somewhere around here. Okey. Kemudian 6 negatif 0.33. Okey, paling bawah negatif 0.33. 6 negatif 0.3. So 3 somewhere around here lah. Okey, so apa kita buat? Seleloknya kita ambil pembaris, lepas tu kita garis nasihatkan supaya kita ambil pembaris yang apa nama? Pembaris yang panjang sikit negatif 0.033 di bawah ini. So tak berapa cantik sini. Okey, so kita kena bawa ke sini sikit lah okey, nampak? Okey, nampaknya lebih kurang macam ni lah ini tu ini silap ni, sepatutnya satu ni kat sini sini somewhere around here. Silap sikit, satu somewhere around here. Okey, sebab dia 1 dengan 1.08 tadi 0.5 kat sini. Okey, jadi okey, lebih kurang macam inilah. Okey, so cantiknya, seleloknya kita buat pintasan pintasan tu pada lebih kurang sini, dan kita dapati okey, graf garisannya adalah lebih kurang macam inilah. Kita tebalkan sikit outline. Okey, so kita buat garisan ini adalah garisan yang dinamakan sebagai, walaupun tak ikut semua titik, kita kena buat penyesuaian terbaik Okey, besarkan, tebalkan sikit So ada 2 titik di sisi bawah, ada 2 titik di atas, kena pada 1 titik sini. It's okay. So penyesuaian terbaik kita dia pintas pada 1.4 lah. Okey, so seterusnya kita boleh tengok soalan ini, soalan B saja. Soalan B yang mana 3 markah. Okey, dah plot. A dah sudah. Lepas tu soalan C ni menggunakan graf di 8B, cari nilai Y apabila X sama dengan 4.25. Okey, apabila X sama dengan 4.25, tu ni kena cari lah. Cari nilai Y apabila X sama dengan 4.25. Okey, tapi masalahnya Y kita 4.25 ni kena, kalau ikut daripada graf graf kita ni adalah X tolak 2 graf kita ni adalah X tolak 2. Okey, so jadi kalau X 4.25, kalau daripada graf sebab dia kata kat sini kena gunakan graf. Jadi kalau X 4.25, jadi kita kena tolak dulu X 4.25 tolak dengan 2. Jadi ini jadi 2.25. Maknanya data garisan kita itu kita kena garis pada 2.25. Okey, X tu 2.25. Itu pada 2.25 ambillah pembaris, tunjukkan kena tunjukkan 2.25 sampai around here lah, tengah-tengah ni Ini 2, ini 2.5. Dan ini 2, ini 2.5. So 2.225 sampai around here lah. Okey, tu bawa kat sini. Okey, pastikan nak bagi clear sikit outline kita ni. Katakan warna, letakkan warna orange Kita bar sikit bagi nampak. Okey, bar sangat. Okey. So ini kita buat gaya putus-putus lah, senang cerita Jadi lebih kurang macam ni. Jadi pemetaan itu akan pergi ke mana? Akan pergi ke okey, somewhere around here lah kot, 0.75 tak silap cikgu sambil kita buat tarikan kat sini. Okey, so jadi kita buat satu lagi garis yang pergi ke arah Y 0.75 Okey, somewhere around here lah. Okey, so kita tebalkan sikit bagi nampak clear sikit, warna kuning. Okey, and then tebal dia, kita bagi 3, dan kita bagi gaya putus-putus jugalah. Okey, gaya putus-putus. So lebih kurang kat situ adalah 0.75. Okey, kat sinilah nilai yang kat sini yang dikenakan itu adalah 0.75. Alright. So tapi masalahnya untuk soalan B ni, okey, untuk soalan B
Oleh kerana bila X 2.25, dia peta kat sini 0.75, tapi masalahnya dia nak soalan B kita ni, okey, kita padam ni dulu supaya kita clear sikit. Dia nak apabila X sama dengan 2.25, okey, X tolak 2 2.25 di sini, dan sepatutnya kat sini nilai 0.75 ni adalah log 10 0.75. Ini kena hati-hati ya. Kalau log 10 0.75, okey. Bukan, sorry, log 10y 0.75, sorry. Ya, jadi log 10y sama dengan 0.75. Jadi kita nak nilai y. Okay, kalau nilai y awak kena shift log shift log atau 10 0.75. Okay. So lebih kurang jawapannya y kita akan dapat 5.623. Okay, itu soalan B. Alright, selesai itu soalan B. Baik, jadi untuk soalan 1 dah. Okay. Lepas tu kita akan cari nilai P dengan nilai Q. Nilai P dengan nilai Q ni kita kena cari daripada persamaan yang diberi, iaitu Y sama dengan PQ tolak X tolak 2. Okay, kita pergi bahagian conteng. Okay, untuk soalan C2, untuk soalan C yang kedua itu dan yang ketiga lah kita buat sekali persamaan Y sama dengan PQX tolak 2 ni kita kena jadikan dalam bentuk log sebab dalam graf kita ni Y kita, okay, dalam graf kita ni Y kita ada log 10Y. Okay, so jadi kita kena ambil log 10Y, letak log 10Y kiri dan kanan so jadi kita punya penyelesaian kita kena ada log 10Y. Kemudian setelah dapat log 10Y yang sebelah ini kita kena buat mengikut hukum log, log 10 P tambah log 10 QX tolak 2. Okay, hasil darab jadi tambah dengan jadi 2 bahagian log 10 ya. Kemudian yang X tolak 2 ni kita pindah ke depan. Alright, so jadi dah lengkap kat sini persamaan ini dah serasi dengan graf kita, kerana dah serasi sebab dari segi maksud serasi tu kita mesti ada Y sama dengan MX tambah C So jadi paksi Y kita ni adalah log 10Y. Betul Betul, log 10Y. Okay, kalau kan ini adalah paksi Y. Kemudian kita punya paksi X ni kita buat X besar bukan X kecil. Kalau boleh kita tunjukkan perubahan X besar ni adalah perubahan X. So jadi X besar kita ni adalah X tolak 2. Betul? Ini X tolak 2. Dalam graf kita ada X tolak 2. So ini X besar kita. Kemudian yang kecurunan kita ni kita ambil kira log 10 lah. Dan C adalah log 10P. Okay, so jadi kita dah definisikan bahawa M kita ni adalah log 10Q dan C kita adalah log 10P. Jadi untuk soalan kita ni kita buat untuk penyelesaian 2 dengan 3 sebab kita kat sini so cari nilai P dan nilai Q. Okay, so kita teruskan dengan mana-mana dulu. Kalau boleh kita ambil C ni dulu. Okay, kalau ikutkan C kita ni, kalau kita perhatikan dalam graf kita, C ni adalah pintasan. So pintasan dia jatuh pada nilai, kalau ikut kat sini, bacaan ni adalah 1.4. Di situlah. Di sini pintasan Okay, 1.4. Itulah nilai C kita. Okay, so jadi C kita 1.4 sama dengan log 10P, maka P adalah 1.4. Kita nak get rid of kita nak get rid of log tu, kita hapuskan, jadikan bentuk indeks 10 kuasa 10 kuasa 1.4. Jadi jawapannya ialah 25.11. Okey, itu untuk jawapan yang P Okey, P adalah 25.11. Okey, yang kedua Q Okey, yang kedua ni Q ni adalah kecurunan. So kalau boleh kita ambil dalam graf kita ni, kita ambil 2 titik. Okey, titik yang mana-mana dalam garisan kita ini, seleloknya kita ambil titik yang kita dah sentuh daripada data tu. Ini dengan kalau boleh pintasan ni pun okey.
titik pintasan ni ialah 0,1.4 dengan titik paling hujung ni. Itu daripada akal kita lah. 6 negatif 0.33. Ambil ni. 6 dengan negatif 0.33. Okey, ambil titik ni pun tak ada masalah. Okey, 1,0.4 dengan negatif 0.33. So, cari kecurunan dengan menggunakan 0 dengan bukan kosong, tetapi 6 negatif 0.3 6 negatif 0.33. Satu lagi titik tu adalah 0 dengan 1.4. Okey, gunakan dua titik ini, menggunakan kecurunan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1, itulah adalah log 10 cube. Okey, jadi Y2 ni apa? Negatif 0.33. Okey, tolak dengan Y1 bahagi 6 tolak 0. So, itu adalah nilai log 10 cube. So, kira ni. So, kiraan itu kita akan dapat negatif 0.33 tolak 1.4 sama dengan apa? Okey, betul, kita bagikan dengan 6 tolak 0, 6. So, jawapannya kita akan dapat dalam bentuk negatif 2833. So, negatif 0.2833. Okey, sorry. Negatif 0.2833 sama dengan log 10 cube, dan Q adalah sama dengan 10 negatif 0.2833. Betul? Negatif, negatif 0.2883. Okey, so 288. Okey, 3. Kita ambil 4 perpuluhan sudah memadai. So, jawapannya kita kira 10 kuasa negatif 0.2883. So, jawapannya kita akan dapat 0.5148. Okey. Okey, so betul kita ambil sampai bundarkan 9 lah senang cerita, jadi 9. Okey, so itulah jawapan untuk nilai P dengan nilai Q. Okey, so bergantung pada graf dan pastikan bentuk graf kita tu betul, ikut plot yang betul. Itu jawapan untuk soalan nombor 8. Okey, kita pergi ke soalan yang ke-9. Rajah 9 menunjukkan satu jalan lurus QR yang bersilang dengan jalan lurus PQ. Okey, pada titik persimpangan Q. Okey, jadi kita tengok jalan lurus. Besarkan sikit, bagi clear. Okey, so jadi ini jalan lurus. Okey, dia macam ni yang jalan garis ini berserenjang P dengan Q ni. Okey, dia berserenjang dengan garis ini. Okey, jadi ada satu garis persamaan yang mempunyai persamaan. Kita ada masalah. Titik R diberi oleh P tolak 8 P. Titik P 02, titik Q tak bagi, T pun tak bagi. Jadi cari persamaan jalan lurus PQ. Persamaan jalan lurus PQ. Okey, so mana kalau garis ini selari dengan ini dan ini serenjang so, jadi tak nampak macam serenjang, tapi dia tunjuk petak ni, jadi itu adalah serenjang. Okey, tapi hati-hati So, jadi kalau garis ini selari dengan ini, maknanya kecurunan untuk garis ini daripada persamaan ini Okey, so kalau kita lukis balik, dia bagi clear sikit gambaran ini, iaitu untuk soalan nombor 9 ni. Okey, nombor 9 kita ambil kira garis ini dengan garis yang kita dapati seperti inilah. Guys. Okey, garis P Okey, ini P dan ini adalah Q. Ini saja. So, garis ini dengan garis ini selari. Maknanya kecurunan ni sama. Kecurunan ini dengan kecurunan ini dia sama. Okey, so dia sama. Jadi, yang diberi adalah persamaan yang garis yang terpadam. Okey, persamaan yang ini diberi iaitu Y
3y tolak 2x tolak 19. Okey, 3y tolak 2x tolak 19 sama dengan 0. So sekarang ni cikgu nak cari kecerunan bagi garis ini. Okey, sebab soalan dia suruh kita cari persamaan garis lurus PQ. Okey, yang ni. Alright, so jadi PQ kita yang inilah, dari P ke dari P ke Q, garis ni. Cari persamaan garis lurus ini. Kita nak cari y sama dengan mx tambah c. Okey, pada peringkat awal kita kena cari dulu kecerunan ya. Okey, kecerunan ni dia tak ada titik, cuma dia bagi satu je titik kat sini. Itu titik P kita adalah 0, 2. Okey. Titik P kita adalah 0, 2. Maka kecerunan kita nak tahu titik Q belum tahu lagi, tapi kita boleh pinjam kecerunan garis ni dulu. Katakan garis M1 daripada persamaan 3y tolak 2x ya. Okey, 3y tolak 2x tolak 19 sama dengan 0. Apa kita buat? Kita pindahkan semua jadi dalam bentuk kecerunan, iaitu y sama dengan 2/3x tolak 19/3. Jadi kecerunan yang untuk garis ini adalah 2/3 Okey, so 2/3. Baik, untuk soalan yang untuk kecerunan yang kita nak cari ya, dari garis PQ tu, kita dapati dua garis ini adalah serenjang. Okey, garis ini dengan garis ini serenjang juga. Okey. Jadi untuk konsep serenjang, ini soalan A1 Okey, untuk konsep serenjang M1 darab M2 mesti sama dengan negatif 1. So andai kata M1 adalah 2/3. Okey, so 2/3 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2 kita adalah negatif 3/2. Okey, dah dapat dah. Kecerunan yang ini adalah M2, katakan M2 sama dengan negatif 3/2. Okey, so conclusion kat sini daripada soalan A1 bahawa garis persamaan garis lurus PQ, kita buat y sama dengan negatif 3/2x tambah c dulu. Okey, tak lengkap lagi sebab kita ada c. So dalam garis yang kita nak cari persamaan ini cuma ada bagi satu titik di sini. Titik itu adalah 0,2. Kita gantikan ke dalam x dengan y. So jadi 2 sama dengan negatif 3/2 darab 0 tambah c. So c kita tu adalah 2. Okey, oleh itu persamaan PQ itu menjadi y sama dengan negatif 3/2x tambah 2. Okey, dah selesai Alright, so kedua, pertama dah. Yang kedua, okey, cari koordinat Q. Okey, cari koordinat Q. Okey, memandangkan kita dah tahu garis PQ ni, garis PQ, padam. Garis PQ ini ialah persamaan dia ialah y sama dengan negatif 3/2x tambah 2. Jadi nak cari titik Q ni yang kita tak tahu lagi, kita anggap dia xy dulu. Kita boleh guna konsep persamaan serentak sebab dua garis ini bersilang dan titik ini boleh dapati dengan mengetahui persamaan-persamaan itu. Kita boleh gunakan kaedah persamaan serentak. Okey, persamaan apa? Persamaan serentak. Okey, soalan B, dua persamaan itu. Okey, bukan soalan B, ni soalan nombor 2 masih soalan A2, iaitu dua persamaan itu yang kita dapat tadi, negatif 3/2x tambah 2, persamaan yang pertama, dengan persamaan yang kita ambil ini kot, daripada yang ini kita ambil yang ini, y 2/3x tolak 9/3, kita jadikan dalam bentuk y sebab lebih mudah sikit. Okey, sekejap pen problem. Okey, so 2/3 x tambah 19/3, ini persamaan yang kedua. Kita guna kaedah persamaan serentak dengan menggantikan y kiri kanan dia menjadi 2/3 x tambah 19/3. Kita boleh samakan dengan negatif 3/2 x tambah 2. Okey, kita ambil y, kita gantikan dengan y
Ni dengan itu, so maknanya kita just jadikan bentuk kiri kanan saja. So jadi jadi seterusnya gunakanlah algebra anda, selesaikan ini semua. Okey, so awak akan dapat nilai ni, teruskan. So dan cepatkan keadaan, terus dapat x itu sama dengan negatif 2. Alright, so bila tahu x itu sama dengan negatif 2, awak gantikan mana-mana persamaan x sama dengan negatif 2 ini. Okey, jadi kita kena gantikan x negatif 2 ni dalam sama ada dalam persamaan ini atau persamaan ini. So awak akan dapat y sama dengan, cikgu, y sama dengan 5. Alright. Okey, so jadi kat situ kita akan dapat titik q kita, keputusan terakhir q adalah negatif 2, 5. Alright, so bila kita dah ganti x negatif 2, salah satu persamaan tetap sama, kita akan dapat y sama dengan 5. Gantilah x negatif 2 kat sini, awak akan dapat apa? Okey, so baik, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan C, soalan B, soalan B. Ini banyak soalan je, soalan B dengan C. Jalan lurus PQ dipanjang ke suatu bulatan jalan raya S negatif 5, 19/2 dengan keadaan PQ nisbah PS sama dengan M nisbah N. Okey. Lepas tu soalan nombor 1 dia kata cari nisbah bagi M nisbah N. Okey, ini cara cerita dia. Cerita dia ialah kita kena faham bahawa PQ kita ni, okey, dari P ke Q ni dipanjangkan. Okey, jadi kita bagikan contoh-contoh. Okey, ini soalan B1. P, titik P yang bernilai apa tadi? 02. Okey, 02. Lepas tu daripada Q, okey, Q kita tadi yang bernilai negatif 2, 5 tu sebabnya penting kenapa kita kena dapat Q tu dengan betul. Dipanjangkan lagi. Dipanjangkan pada satu titik S. Okey, so S kita ni adalah negatif 5, 9/12. Okey, so jadi apakah nisbah? Nisbah tu dia nak bentuk soalan dia. Nisbah dia suruh cari nisbah PQ nisbah PS sama dengan MN. Okey, so cari MN. Apa nisbah dia tu? PQ dengan PS tu, PQ dengan PS. Okey, so jadi yang kes macam ini kita kenali sebagai pembagi tembering. Jadi pembagi tembering ini kita kena gunakan satu formula yang kita pernah guna dulu, iaitu NX 1 tambah MX 2 bahagi M tambah N. Okey, N X1 tambah M X2 X pula tadi dah X, ini Y lah pula lupa pula. Cikgu pun tak ingat formula. Y2 okey bahagi N tambah N. Okey, ini menunjukkan Q ni sebenarnya adalah pembahagi kepada garis PS. Jadi sama dengan Q lah, senang cerita. Okey, dia sama dengan Q. Jadi ini akan menjadikan titik P ni mungkin titik yang pertama. Okey, kita highlightkan saja. Titik P ni titik yang pertama, titik S ni adalah titik yang kedua. Jadi kita gunakan X1, X2, Y1, Y2 di dalam titik-titik P dengan S ni. Dengan keadaan M dengan N kita tahu lagi nisbah dia berapa. Berapa nisbah M, berapa nisbah N ini. Kita nak tahu ni, tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi. Okey. So jadi cari M dengan N itu. M dengan N itu dengan keadaan okey, kita buat isian dulu. N kosong sebab titik X1 kosong tambah M titik X2 adalah negatif 5 bahagi M tambah N. Okey, koma N 2 tambah M 14/2 14/2 pula. 19/2 ni bukan 9/12 ni. Silap ni. Okey, so 19/2. Okey. Bagi N tambah N. So sama dengan Q kita adalah negatif 25. Alright. Okey, kita akan
cukup dengan satu nilai X ni. Kita ambil bahagian X saja sudah memadai sebenarnya. X ni, okay, X ni. Ini untuk bahagian X, yang ini dengan negatif 2. Kita comparekan mereka ni dua. Tak perlu Y, kalau nak cuba untuk Y pun boleh, tak ada masalah. Tetap jawapannya sama, iaitu N darab kosong. Kita ambil N darab kosong, kosong. Tinggallah negatif 5M bahagi M tambah N. Sama dengan negatif 2. Ok, so ambil 2 tu je. So jadi negatif 5M sama dengan negatif 2M tambah N. Kita sambung negatif 5M kembangkan negatif 2M negatif 2N. Alright, so jadi yang mana M kita pindah sebelah sini, kita akan dapat negatif 5M tambah 2M sama dengan negatif 2N. Okay, korang buka kat sini. Sekali lagi kita akan dapat negatif 3M sama dengan negatif 2N. Maka M kita positif lah, 3M sama dengan 2N. Jadi kita buat pindahan nombor. Nombor ni dia pergi sana, dan N ni kita pindah situ. Okay, kita anggap sebagai apa nama, darab silang lah, senang cerita. Iaitu kita akan dapat M bahagi N sama dengan 2 bahagi 3. Okay, so M kita 2, N kita 3. So kalau ikutkan konsep dia, ini M kita untuk garis kita tu, okay, garis kita P Q dengan S. Okay, M ni M nisbah N. Okay, jangan terbalik lah. M nisbah N. Jadi M kita ni 2. Okay, sepanjang ini 2. Alright. Dan sepanjang QS itu, ini untuk QS untuk QS ni 3. Alright, so kita dah dapat. So nisbah 2, 3. Alright, so hati-hati bila jawab. Okay, now tapi masalahnya, soalannya dia nak PQ PS sebagai MN. Nisbah PQ. Okay, nisbah PQ yang bahagian ini. Okay, yang bahagian ini nisbah PQ. Okay, dah. Lepas tu kemudian PS, sepanjang PS. Ini kena hati-hati ni, jangan tersilap ni. Sepanjang PS ni adalah dari sini ke situ. So jawapan sebenarnya dia nak dalam bentuk PQPS. Hati-hati Oleh itu PQ nisbah PS. Jadi PQ tu 2. Okey, 2. PS sepanjang ini 2 tambah 3 nisbah 5. Jangan silap. Okey, so itu jawapan dia. PQPS 25. Alright, selesai. Okey, lepas tu dia suruh cari luas segitiga PRS ialah 10 unit kuasa 2, cari nilai P. PRS mana tu? PR. Okey, mana S tu tak nampak. Tapi kita boleh bayangkan bahawa P dengan S. So jadi P, kita bayangkan PS tadi yang kita gunakan PS, tak libatkan Q. Tapi kali ini R dia di sini so lebih kurang R, tak cantik lebih kurang R, and then kita pergi ke sini lah. Okay, ini R. Okay, so segitiga ni berapa? Okay, pertama kali S ni adalah negatif 5, 19, 2. P ni yang tadi 0, 2. R tadi ialah apa tadi? P tolak 8 P. P tolak 8 P. Okay, P tolak 8 P. So dia beri luas Luas dia beri berapa tadi? Dia beri luas tu adalah 10 unit. 10 unit. So maknanya 10 unit. Ni luasnya adalah 10 unit. Okay, so jadi unit kuasa 2 lah. Kenapa? Kuasa 2 sebab dia luas Jadi cari nilai P. Betul Dia suruh cari nilai P So cari nilai P. Jadi kita punya gunakan konsep segitiga, cari luas segitiga, iaitu 1/2. Okay, gunakan luas segitiga. Kalau masih ingat keadaan luas segitiga yang 1/2, kita buat X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, titik 3 je. Tapi yang terakhir ni kita kena ulang balik Okay, so jadi 4 kolom 4 kolom.
So maknanya kalau kita nak pilih ni sebagai titik 1 boleh, and then ini titik 2 boleh, ini titik 3 pun boleh, tak ada masalah. Okay, so jadi kita mulakan titik 1 sebagai P, itu 1/2 02 X2 Y2 ialah P tolak 8 atau P tolak 8 dan sekejap kita ambil ni 3 ni 2 kot sebab cikgu dah kira ni jadikan titik 2 lah, senang ni 1 titik 2 titik 3. okey, titik 1 titik 2 titik 3. okey, so jadi titik 2 kita ialah negatif 5 19 2. okey, buat tak ada masalah. Negatif 5 bawahnya 19/2. Kemudian titik 3 adalah P tolak 8 dengan P, and then ulang balik 0 2. Alright, so kalau ingat lagi macam mana nak kira yang ini, yang mana yang daraban bawah. Okey, katakan darab bawah ni warna hijau ini darab bawah, darab bawah, darab bawah. Lepas itu darab atas. Darab atas, okey, darab atas, darab atas, darab atas. Okey, maknanya kita kena buat sebagai 1/2. okey, yang warna hijau tu darab atas. okey, darab bawah, sorry, 0 darab 19/2 adalah 0. Lepas tu negatif 5 darab P tolak 5P. Lepas tu P tolak 8 darab 2 adalah 2P tolak 16 tambah P 2P tambah tolak 16. okey, itu jadi kita punya yang tolak ke bawah. okey, yang seterusnya ialah tolak ke atas. okey, tolak ke atas ni ialah 2 darab negatif 5 negatif 10. 19/2 darab P tolak 8. Kita terus kembangkan Jadi cikgu dah kira 19/2 P tolak 76. okey, jadi lepas tu P tak kosong adalah tambah 0. okey, seterusnya kita kemas kini ni semua. Cikgu ringkaskan senang cerita sehingga kamu dapat satu nilai. okey, 2 ini sama dengan 10 cikgu terlupa letak luas ni 10 sebenarnya. okey, luas ni 10 lah sekejap okey, luas ini adalah 10 keseluruhan dia 10 dia 10. okey, 2 ni pindah sana jadi 20. okey, yang sebelah sini kita moduluskan, cikgu dah ringkaskan nanti tambah tolak darab campur buat sendiri, iaitu kita dapat sehingga 70 tolak 25/2P. okey, alright, so jadi akhirnya kita akan dapat satu nilai betul lah cikgu. okey, kita hingga dapat dalam bentuk ini di mana pemecahan daripada kita nak hapuskan modulus itu ataupun nilai mutlak itu, kita akan dapat sini negatif 20 sama dengan 70 tolak 25/2P, dan sebelah kini adalah positif 20 sama dengan 70 tolak 25/2P. Alright, so kat sini kalau awak kira yang ini, P dia sama dengan 4. okey, awak kira teruskan, P dia sama dengan 4. okey, ini jawapannya, P dia sama dengan 4. Yang kat sini jawapannya apa tadi cikgu pun dah lupa okey, cuba kita kira balik okey, negatif 20, 70 pindah jadi negatif 90 So negatif 90 sama dengan negatif 25/2P. So jadi dia akan pindah 2/25 negatif darab dengan negatif 90, itu P kita. So jawapannya apa? okey, jawapannya ialah 2 bagi 25 darab 90, dia akan positif iaitu lebih kurang 7.2 7.2. okey, 7.2 ni macam jauh sangat ke 1.2 okey, 7.2 sebenarnya ni tak boleh 7.2 okey, alright, so okey 7.2. alright, so 7.2 untuk soalan ini 7.2 P ni tak boleh. Kenapa P ni tak boleh? Sebab yang P ni tak boleh sebab kalau kita ikut logik P tolak 8 maknanya 7.2 tolak dengan 8 kita akan dapat negatif 1 pun sebab kalau kita tengok logik kat sini, nilai X kita
Kalau 7.2 tolak 8, dia akan dapat lebih kurang negatif 7.2 sorry, 7.2 tolak 8 lebih kurang negatif 0.8. Negatif 0.8. Okey. So, tak logik sebab kalau sini nilai negatif 0.8 untuk nilai X, padahal Q kita kat sini ialah apa tadi? Q kita, nilai kita kena tengok Q kita adalah apa yang tadi, lupa cikgu. Negatif 2. Okey. X kita negatif 2. Q kita ni adalah negatif 2. So, jadi takkanlah sini negatif 0.8, sini negatif 2. So, tak logik lah. So, jadi 7.2 ini tak logik untuk digunakan sebagai nilai P kita. Yang logik adalah P4. Okey, sebab kalau P4, 4 tolak 8 ialah negatif 4. Negatif 4 jauh daripada negatif 2. Okey, so jadi jawapannya adalah P sama dengan 4. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan dah. Seekor serangga T ni. Okey. Seekor serangga T bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik Q sentiasa 5 unit. Kat mana tu ini dia. Padam balik nampak tak serangga tu? Serangganya kumbang ke apa tak tahu, butterfly ke atau ladybird ke, juga tak tahu. Okey, tapi macam serangga spider ke apa? Ni macam spider So daripada Q sentiasa 5 unit dia kata kat situ sentiasa 5 unit. Jadi sentiasa 5 unit. Dia beri bahawa persamaan lokus serangga T adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 4 X tolak 10 Y tambah 4 sama dengan kosong. Tentukan sama ada lokus bagi serangga T menyilang paksi Y. Kita nak tahu sama ada dia menyilang paksi Y. So, jadi kita bayangkan serangga itu berputar, pusing, lalu perputatan di Q. Q kita tadi apa? Q kita yang kita dapat nilai tadi ialah Q kita adalah negatif 25. So negatif 25. Ini serangga serangga dia pusing. Adakah dia bersilang pada paksi Y? Itu kita nak tahu. Okey, persamaan yang diberi ialah Y persamaan juga tadi panjang ni X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 4 X tolak 10 Y. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Lepas tu 4X tolak 10Y tambah 4X tolak 10Y tambah 4 sama dengan kosong 4X tolak 10Y tambah 4 sama dengan kosong. Jadi okey, kat sini apa kita perlu lakukan ialah kalau dia bersilang pada paksi Y, maknanya dia bersilang pada paksi Y, mesti ada nilai Y dia. Okey, so jadi X kita tu pada peringkat awal dia sama dengan kosong. So maknanya kita tak perlu X ini sebab dia sama dengan kosong, sama dengan kosong. Tinggallah persamaan dalam bentuk Y sahaja. Iaitu 10Y tambah 4 sama dengan kosong. Okey, salah satu kaedah kita nak pastikan sama ada dia bersilang atau tidak pada bara gasing Y. Dan ini adalah dalam bentuk persamaan Y kuadratik. Apa kita boleh buat? Nak tahu atau tidak, kita boleh gunakan rumus ini. Rumus panggil rumus diskriminant Sekejap diskriminasi kan, diskriminant. Pen cikgu tak hidup sebentar, teknikal. Okey, sekejap Okey. So jadi kita boleh gunakan rumus B kuasa 2 4AC. Kita nak buktikan kalau dia lebih besar daripada kosong nilainya, maknanya dia bersilang pada paksi Y. Kalau tidak, dia tidak bersilang. Okey, kalau maksudnya dia lebih kecil daripada kosong So ingat lagi So jadi A kita kat sini adalah 1. Okey, so B kita 10, C kita 4. So kita gantikan B kita 10 kuasa 2 tolak 4A1 C4. So kita tengok apa nilai dia. So lebih kurang 100 tolak 16. So kita kira dapat 84. Okey, 84 ini lebih besar daripada kosong dan dia positif. Jadi maksud kalau dia lebih besar daripada kosong, dia bersilang. Okey, so maknanya kumbang itu bersilang pada paksi Y. Okey, itu contoh So kita dapat jawapannya bersilang sebab dia lebih besar daripada kosong. Okey, itu saja untuk soalan 9 panjang juga cerita dia. Sebentar. Alright, so seterusnya kita tengok pula soalan nombor soalan nombor
10 pula kita ada mana 10 hilang lah. Okey, nombor 10. Oh, ini bahaya cerita ni. Cerita dia mengenai tentang sel bakteria E. coli dalam koloni. Okey, yang ini kita baca betul-betul. Pembiakan bakteria E. coli berlaku dengan binary, iaitu setiap sel bakteria terbagi kepada dua secara berulang dan cepat untuk membentuk koloni bakteria. Setiap sel mengambil masa 5 saat untuk berpecah kepada dua. Jika pada awalnya terdapat 3 sel, hitung masa minimum yang diambil dalam saat apabila bilangan sel melebihi 1 juta. Okey. Betul. Jadi dia suruh kita hitung masa minimum yang diambil. Okey, hitung masa minimum yang diambil dalam saat apabila bilangan sel melebihi 1 juta. Jadi kita punya soalan ni kita kena faham dulu bahawa setiap sel akan berpecah kepada dua bahagian setelah habis 5 saat. Okey, setelah habis 5 saat. Jadi apa kita boleh buat? Okey, so Okey, jadi apa yang kita boleh buat ialah kita kena faham bahawa pada peringkat awal dia ada 3 sel. Okey, jadi 3 sel, 1, 2, 3, and then dia akan pecah lagi pada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ataupun dia akan pecah lagi. So 6 jadi 12. Jadi kat sini dia melibatkan topik jangjang sebenarnya. Jangjang geometri. Dia tak beritahu kat sini jangjang apa, dia tak beritahu tajuk apa dan bagai. Tapi kita kena faham dia melibatkan jangjang geometri. So kalau jangjang geometri pada peringkat awal A dia 3. Okey, kalau kat sini A kita buat kat sini untuk soalan nombor soalan nombor 10 ni soalan A dia adalah 3, okey, dan R dia adalah kalau ikutkan di sini T1 dia 3 sebab peringkat awal T1 ni kita ada 3 sel, T2 dia akan berkembang kepada 6 sel, T3 dia akan berkembang kepada 12 sel. Jadi so R ni adalah 6 bahagi 3 2, 12 bagi 6 2. So R ni adalah 2. Soalan dia kata cari bilangan sel, cari bilangan kali T berapa sehingga dia meningkat kepada 1 juta. Bilangan T yang keberapa ni, T1, T2, T3, T yang keberapa iaitu Tn kita tak tahu, okey, keberapa dia meningkat kepada 1 juta. So jadi kita ambil kira rumus Tn kita dalam jangjang geometri jangjang geometri itu ARN tolak 1. Jadi ARN tolak 1 di mana dia mesti melebihi 1 juta. Seperti mana soalan dia kata melebihi 1 juta. So kita letak dia lebih kepada 1 juta. Jadi A kita adalah 3, 2, N tolak 1 lebih besar daripada 1 juta sel. Okay, berapa T yang keberapa dia akan dapat 1 juta. So ini yang kita nak cari ni. N yang keberapa ni lah. Okey, so okey, seterusnya okey, 3 ni kita pindah bagi seleloknya kita bagikan dulu 3 ni 3 ni pergi pindah sebelah sana, dia akan jadi 2 N tolak 1 1 juta. Okey, 1 2 3 okey, bagi dengan 3. Kemudian kita boleh taruh log 10 2 N tolak 1 lebih besar daripada log 10 1 juta bahagi 3. Banyak juga cerita dia ni. Sebab dia melibatkan log sebab kita nak turunkan N tolak 1 ni, nak turunkan jadi darab seperti hukum log N tolak 1 jadi darab log 10 2 lebih besar daripada log 10 1 juta. Sengaja cikgu tak tukar ni lagi, bagi 3, and then kita dapat N tolak 1 log 10 1 juta bagi 3 bahagi dengan log 10
2. So kira ni calculator, kira yang bahagian ini calculator, kita akan dapat lebih kurang n tolak 1 kita kira kalau boleh kita buat kira juga ni. Berapa dapat nilai ni? Log 10 1 juta bagi 3, tak ada masalah. Log 10 1 juta ataupun kita boleh buat macam ni dalam bentuk pecahan 1 1 2 3 1 2 3. Okey, so bawah dia ia akan jadi 3 dan kita tutup bracket. Okey, berapa tu? Kita akan dapat lebih kurang 5.52287875 dan kita bagi lagi dengan log 10. Okey, log 10 2, sorry. Log 10 2 dia akan dapat lebih kurang 18.35 kita ambil So lebih besar daripada 18.35. So negatif 1 pindah sana, dia akan jadi tambah 19.35. Oleh kerana kita kena ambil bilangan ni tak boleh dalam bentuk perpuluhan. Kita ambil n lebih besar daripada 9, sebab bilangan ni n ni bilangan tak boleh di nombor integer. Okey, jadi dia tak boleh perpuluhan. Jadi 19.35 ini akan dapat anggaran dalam lebih daripada besar daripada 19.35 adalah 20 kali. 20. So maknanya T yang ke-20 lah. T yang ke-20 tadi kita buat susunan T1 3, T2 6, T3 12. T yang ke-20 yang dapat 1 juta sel. Jadi berapa saat yang dia dapat? Darab dengan 5. Okey, sebab dia nak jawapannya dalam berapa saat? Okey, dalam berapa saat? Darab dengan 5. Okey, sebenarnya. Alright, so jadi lebih kurang okey, darab dengan 5. Okey, lebih kurang 100 saat lah. Okey, lebih kurang. Okey, itu jawapannya. Alright, itu saja. Untuk soalan seterusnya, kita pergi ke soalan B dia. Soalan B. Zarah P dan zarah Q mula bergerak dari titik yang sama pada masa yang sama. Zarah P bergerak 100 cm pada saat yang pertama, 96 cm pada saat yang kedua, 92 cm pada saat yang ketiga dan seterusnya pada saat-saat berikutnya. Zarah Q pula bergerak X Zarah Q pula bergerak X cm pada saat yang pertama dan jarak gerakannya berkurang sebanyak 3 cm pada tiap-tiap saat berikutnya. Kedua zarah itu berhenti pada saat yang ke-n. Okey, saat yang ke-n dia berhenti. Okey, jaraknya kita dah tahulah. Tapi kita boleh buat satu andaian bahawa zarah P zarah P kita tengok zarah P dia bergerak 100 cm pada saat yang pertama. Okey, T1 dia 100. Lepas tu saat kedua 96. Okey. 96. Saat yang ketiga 92 dan seterusnya dot. So ini kalau kita tengok kat sini dia macam ada satu jangjang iaitu jangjang aritmetik. Okey, di mana A dia adalah 100, D dia adalah negatif 4. Okey, 96 tolak 100 negatif 4. 92 tolak 96 negatif 4. 96 tolak 1 negatif 4 tu D. Okey, ini cerita tentang zarah P Okey, kita tengok pula zarah Q pula Zarah Q pula bergerak X cm pada saat pertama. Okey, Q pada T1 dia X. Pada T2 dia kata berkurang sebanyak 3 cm pada tiap-tiap saat berikutnya. So jadi T2 ni akan X tolak 3 dan T3 ni pun juga X tolak 6 lah. Okey. 6 lah. Okey, so jadi kita dapat bahawa Q ni A dia adalah X. Manakala D dia ialah X tolak 3 tolak dengan X. Kita ambil ni. X tolak 3 tolak dengan X. So hilang X. So negatif 3. Okey. So jadi apa soalannya? Soalan dia kata kedua zarah itu berhenti pada saat ke n. Okey, cari nilai n. Yalah. Sebab kalau kita tengok zarah itu akan berhenti pada saat bila dia berhenti pada saat 100, 96, 92 sampai berapa Tn. Kalau kita ambil yang P ni, dia sentimeter dia kosong. Betul-betul tak gerak. Ini soalannya. Okey, so jadi kita buat balik punya diagram kat sini. Kita ambil Tn dia sudah memadai satu. Okey. Soalan nombor apa ni, soalan B kita ni. Okey, B kita ni suruh calculate cari nilai n. Okey, B
T kita ni dengan zarah P ni, di mana T1 adalah 100, T2 adalah 96. Okay. So jadi A kita sama dengan 100, D kita sama dengan negatif 4 lah ya. So negatif 4. Jadi saat keberapa kita tak tahu. Dia 196 sampai dia kosong. Sampai dia kosong. So ini adalah melibatkan jang-jang aritmetik. Kita hanya menggunakan formula Tn pun sudah memadai. Kalau ingat lagi formula dia apa ni, kena hafal formula ni. Jadi kena hafal formula ini, pastikan you guys hafal. Okey, kemudian A kita 100, D kita negatif 4. So N ni kita tak tahu, tetapi kita tahu keseluruhan ini adalah kita nak dapatkan dalam bentuk kosong. So kosong. So jadi kita dapatkan tu sama dengan kosong. A kita 100, jangan lupa isi 100. N tak tahu lagi bilangan yang keberapa. D ialah negatif 4. So sama dengan kosong. So awak gunakan algebra, kedebak-gedebu, cari apakah nilai N dia itu. So jawapan cikgu bagi terus N26. Okey, teruskan. So kalau N adalah dia ke 26. Alright, so jadi yang kedua apa dia nak? Cari nilai X. Okey, nilai X ni lah. A, X, negatif 3 ni, semua ni. Daripada Q kita, X kita apa? Okey, kalau ikut definisi bahawa kalau T yang ke-26, kedua-duanya sama dengan kosong lah. T yang 26 pun sama dengan kosong. Dia kata dia bergerak antara bersama. So jadi untuk X kita ni yang kita faham. Okey, iaitu untuk zarah Q kita ni, T1 adalah X, T2 adalah X tolak 3 dan seterusnya. Dia apabila T26 dia kosong. Okey, kita gunakan konsep ini di mana apabila dia sampai T26 dia akan kosong. Jadi kita tengok gunakan formula yang sama juga, iaitu Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Okey, kalau ini semua kan kita samakan dengan kosong. Kali ini kita dah tahu N dia apa. Okey, sekarang ni A kat sini adalah X, D dia adalah negatif 3. So X tambah betulkan. Okey, X tambah N. N kita adalah kita 26. Kita kira ambil 26. 26 tolak 1. D kita adalah negatif 3 sama dengan kosong. So kira yang ini semua. So awak akan dapat X kita sama dengan 75. Starting point dia lah 75. Alright, seterusnya dah dapat nombor 1, dah dapat nombor 2. Beza antara jumlah jarak dilalui oleh zarah P dan zarah Q apabila semasa mereka berhenti. Jadi kita kena cari S26 untuk kedua-duanya. Untuk kedua-dua P dengan Q. Okey, so zarah P kita kena jumlah jumlah pergerakan zarah P. Kita ambil Sn, gunakan formula ni iaitu N per 2 2A tambah N tolak 1D. Okey, tadi awal-awal tadi zarah A kita adalah 100 dan D kita adalah negatif 4. So kita isi S26 sebab dia 26 tu dia dah berhenti. Okey, dan T26 tu dia dah berhenti. Okey, jadi kita ambil 26 per 2 2A 100 tambah 26 tolak 1D. D kita adalah negatif 4. So kira-kira ini kita akan dapat 1300. Okey, manakala zarah Q. Okey, zarah Q kita dah tahu A dia tadi berapa? 75 tadi pada soalan. Ini tadi ni X kita ni adalah A kita. X kita 75. Manakala D kita tadi adalah negatif 3. Dan kita tahu pada T yang ke-26 dia berhenti. Maknanya jumlah S26 mengikut dia A26 per 2. Kali ni A kita gunakan 75 tambah 26 tolak 1. D kita adalah negatif 3. So jumlah ini semua adalah 975. Jadi apa kita buat? Kita ambil jumlah jarak dilalui oleh zarah P dengan zarah Q. Kita tolakkan mereka. Okay. So beza mereka P tolak Q. Okay, P tolak Q. Okay, P tolak dengan Q. Kita akan dapat
1325 cm. Okey, 1300 tolak dengan 975, 325 cm. Okey, soalan nombor B. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang ke-11. Okay, ada 2 lagi 3 soalan. Okey, soalan sebelah ini melibatkan vektor. Vektor ni adalah soalan kegemaran cikgu jugalah. Okey, soalan vektor ini Raja 11. So Raja 11 menunjukkan Raja 11 menunjukkan segi 4 tepat OABC, garis lurus OP bersilang dengan garis lurus AC di titik S. Titik P terletak pada garis lurus CB. Alright. So CB okey, dah tahu. Okey, apa dia bagikan? CP nisbah PB 12. CP nisbah PB 12. OA OA ni X. Okey, kita ikut arah ini. OA ni adalah X. Manakala OC ikut arah di mana vektor tu minta. OC adalah Y. Okey, arah ni penting. Maknanya Y ni pun sama kat sini. Arah dia X pun sama. Samalah, ikut arah macam sama. Jadi, ungkapkan dalam sebutan X dan Y, express AC. AC. So, cara cari AC. Okey, so AC ni, ikut ni lah. AC ni, kita tengok gambar aja ni. Okay, A ke C. Jadi A ke C kita boleh ikut jalan pendek dia AC, jalan jauh dia A O O C. Okey, so jadi AC kita ni kita ambil A O O C. Kita boleh buat kat sini lah kot. Kita boleh kat sini, contoh-contoh kat sini. Nombor 1, AC kita ni adalah A O tambah OC. Alright. So, hati-hati dengan AO sebab dia punya arah bertentangan dengan asal dia. Jadi, kita kena taruh negatif X lah. Okay, negatif X. Manakala OC, OC ni betul ikut arah yang sama. Okay, arah yang sama, so positif Y. Satu markah. Okay, yang kedua, dia minta apa? OP. OP, kat mana OP? So, kita padam yang lain-lain gambar-gambar ini. OP. Jadi, OP, ni Y, jangan lupa padam pula Y ni. Mana OP? Ini OP. So, garis O ke P. Alright. O ke P, kita boleh guna jalan jauh dia. OC, CP. Ikut arah. Okay. So, kalau kedua ikut arah, kita tahu. So, jangan lupa kita kena letak juga OP ni sebagai OC tambah CP. Ikut garis kita tu lah. Okay. So, jadi OC ni tak ada masalah. Itu Y. Manakala CP. CP ni adalah 1/3 CB. Okay, 1/3 CB. Okay, kita ambil kira macam ni lah. 1/3 CB. Jadi, CB pun juga kita ambil CB ni sama dengan X lah. Okay, so jadi X. Jadi, 1/3 X lah. Okay, Y tambah 1/3 vektor X. Okay, jangan lupa keli-keli line ni kena ada sebab dia vektor. Okey, so jadi nombor 2, 1 dah, nombor 2 dah. Okey, so nombor 3. Nombor 3 ni agak rumit sikit. Dia kata kat sini, jika OS sama dengan MOP dan OS sama dengan OA plus NAC, di mana M dan N ialah pemalas. So, kita pergi ke bahagian contoh-contoh lah, senang cerita. Okey, so untuk soalan B dalam soalan 11 ni, soalan 11 B, OS kita tahu bahawa dia adalah MOP, manakala satu lagi OS ialah OA tambah NAC. Okey, so OS sama dengan OA tambah NAC. Jadi ni OS sorry. Okey, OS. Okey, jadi OS ni jadikan kepada MOP. Kita jadikan, kita ambil ni semua. Kita boleh kita highlightkan, kita gunakan yang apa yang diberi yang ini. Okey, apa yang diberi yang ini. Kita jadikan OS kita tu adalah MOP. Okay. M vektor OP sama dengan OA. Vektor OA tadi adalah nilai X dulu graf kita. X OA kita adalah X. Kita tukar.
Manakala NAC. Okey, so NAC ni yang kita dapat daripada soalan nombor 1 tadi. Itu AC ikut negatif X tambah Y. Okey, kita ambil tu negatif X tambah Y. Okey, dan ada kita punya OP. OP pun ada juga, iaitu OP kita adalah Y tambah 1/3 X. Okey. Baik, so kita ada bentuk vektor persamaan seperti ini. Okey, negatif X tambah Y. Okey, so jadi selalunya kita kembangkan M dengan N kita ni, kembangkan yang ini jadi M Y M ataupun MY lah, terbalik pula, sama juga actually. So M ni vektor so M Y tambah 1/3 MX sama dengan X tambah dan negatif X sepatutnya negatif NX tambah NY. Alright, so jadi bila kita dapat seperti ini dalam vektor, keunikan vektornya kita boleh buat perbandingan kiri dan kanan, di mana kita ambil kalau X ni kita mula dengan X ni, sebelah kiri ada X, sebelah kanan pun ada X. So kita ambil koefisien dia. Koefisien yang sebelah sini 1/3 M. Untuk sebelah X untuk sebelah kiri kita ambil vektor X iaitu 1/3, sebelah kiri dia 1/3 M. Lepas tu kita samakan yang sebelah kanannya, ini kira 1 tolak N. Okey, 1 tolak N. Untuk koefisien vektor Y, vektor Y ni kalau kita tengok sebelah sebelah kiri ada M. Okey. Lepas tu kat sini pun satu je. So ini kita ambil sebelah kiri, kita comparekan dengan M, sebelah kanan kita jadikan sama dengan N. So jadi hasilnya kita boleh guna kaedah persamaan serentak. Okey. Persamaan serentak ni kita boleh buat gantian M sama dengan N, di mana kita ganti ni dengan N. Kita mula dengan 1/3 N sama dengan 1 tolak N. So kira-kira ni, so N dia sama dengan 3/4. Okey. So jadi apabila N sama 3/4, M sama dengan apa? Ikut ni M tu sama dengan N. Oleh itu M kita pun sama dengan 3/4 sama. Alright, so itu jawapannya. N 3/4, M 3/4. Okey, soalan seterusnya kita tengok soalan B dah. Soalan C pula. Okey, C. Garis lurus OC dipanjangkan ke titik T dengan keadaan OC sama dengan 2/3 OT. Alright. Baik, so cara nak selesaikan masalah ini, OC sama dengan 2/3 OT. Tunjukkan bahawa titik-titik A, P dan T adalah segaris. Okey. Adalah segaris. Macam mana tu? So jadi kita kalau ambil garisannya, ni padamnya. OC ni dipanjangkan, dipanjangkan. Maksudnya dia dipanjangkan sehingga satu tahap OC hingga OT lah, dipanjangkan. Kemudian dia punya nisbah dia daripada sini ialah OC 2, manakala sehingga OT tu, panjang OT tu 3. Jadi maknanya CT tu 1 lah. Okey, CT tu 1, nisbah C ke T. Okey, cikgu gambarkan balik kat sini supaya kita nampak clear sikit. Untuk soalan C kita ni, dia bagi nisbah di mana OC sama dengan 2/3 OT. Okey, nisbah ini kita boleh jadikan dalam bentuk, ini bentuk pecahan. So kalau boleh kita jadikan dalam bentuk nisbah, iaitu 2/3. Jadi kalau kita bayangkan OCT, OCT. So jadi OCT di sini dia kata OC 2, OT 3. So jadi OC sepanjang 2, okey, dan sepanjang OT adalah 3. So jadi maka CT kita ada 1 lah. Okey, so itu kita kena faham dulu. Kemudian dia suruh kita buktikan bahawa
tunjukkan bahawa APT adalah segaris. Daripada sini A ada P. Ni P. APT. Okey, nampak tak garisan ni? Okey, nampak tak garisan ni? A P hingga T adalah segaris. Okey. So jadi kita boleh ambil kira segitiga ni lah. Segitiga macam ni lah. Okey, so A P T tunjukkan dia adalah segaris atau tidak. Okey. So ini cikgu padam dulu. So tunjukkan APT ni adalah segaris. Alright, so jadi apa kita boleh buat? Kita boleh gunakan kaedah segaris ini ataupun nak buktikan dia sama ada kolinier, okey, atau selari. Kita boleh gunakan bahawa AP, kita ambil AP, okey, dengan AT, dengan sepanjang AT. Okey, kita comparekan AT dengan terpadam ni. Kita ambil sama dengan alpha AT. So penambahan alpha lambda. Lambda ke alpha tu? Lambda. Okey, so lambda ini adalah sebagai satu nisbah panjang AT tu berapa kali dengan AP. So kita anggap alpha ini, okey, lambda ini sepanjang kita nak tahu berapa kali ganda panjang AT dengan AP. So belum tahu lagi nilainya, tapi kita boleh nak buktikan sama ada dia selari atau segaris atau tidak. Pertama kita cari dulu apakah AP. AP kita ialah dari A ke P. Ini kena tengok dari A ke P kita boleh ambil kira dari A ke P. Okay, A ke P kita boleh ambil A O O C C P. A O O C C P. Ini jalan yang kita boleh gunakan juga, ataupun A B B P lah. Tapi kalau kita kirakan A O tambah O C tambah C P, okey, kita buat kat sini A P. Okey, kita buat kat sini. Kita kira dulu apakah AP. AP ni kita boleh ambil A O tambah O C, and then apa tadi? CP. Okey, tambah CP. Okey, so AO tu adalah negatif X tambah Y tambah 1/3X. Okey, vektor. Okey, jadi ini kita akan dapat Y tolak 2/3X. Okey, dah dapat AP. Kemudian kita dah cari nak cari AT pula. AT ni kita boleh ambil kira A ke sampai T, sampai T. Okey, A hingga T ialah AO. Okey, kita padan ni bagi kita clear sikit. Apa ni dah katakan sebagai kita nak cari AT pula, iaitu daripada A P T. Okey, so maknanya kita ambil AO tambah OT. Okey, AO tambah OT. Baik. Okey, so kita buat AT ialah AO tambah OT. So AO kita ni ialah negatif X. Okey, negatif X. Okey, negatif X tambah OT. OT ni dalam nisbah OT dalam nisbah OCT, OCT. Okey, OT ni dalam nisbah kita boleh ambil OT. Okay. OT kita ni adalah sama dengan 3. Kenapa 3? Sebab sepanjang OT kita comparekan dengan OC, 3/2 OC. Kena hati-hati sebab nisbah OT 3. Okey, ataupun kalau tak faham lagi, kita boleh buat macam ni. Kalau kita nak cari OT ni, kita gunakan nisbah yang ada kat situ, iaitu OT. Okey, OT kita comparekan dengan OC. Okey, comparekan dengan OC. Sebab OC ni ada vektor dia. Ada vektor dia. So jadi vektor dia tu adalah Y. Kita nak gunakan yang ini. Jadi OC, OT tadi nisbah dia berapa? 3. Sepanjang ini OC. Okey, sepanjang ini 3. 2 tambah 1, 3.
And then OC adalah 2. Okey, itu buat macam ni. Gunakan nisbah dalam bentuk pecahan. Kemudian kita ambil OT tu adalah 3/2 OC. Okey, kita ambil 3/2 OC. OT ni di sini. Okey, jadi 3/2 OC. So, jadi OC kita adalah Y jadi OC kita kat sini yang kita dah mentionkan tadi. OC kita tu adalah Y. Okey, sini OC adalah Y tambah 3/2 Y. Alright. So, kita dah dapat AP. Kita dapat AT. Istilah kita tadi adalah AP sama dengan lambda AT. Alright. Confuse sikit Jadi, tak apa. Kita gunakan ni. So, AP sebelah kiri kita ambil Y tolak 2/3X. Okay. Vektor. Sama dengan lambda. AT sama dengan apa? AT sama dengan negatif X tambah 3/2 Y. Baik. Jadi, kita kembangkan lambda itu. Negatif 2/3X. Okay, Y tambah dengan negatif lambda X tambah 3/2 lambda Y. Okay, apa kita buat? Kita buat macam tadi. Kita tengok lambda kita ni sama ke tidak. Kalau sama, dia collinear. Maksud cikgu, untuk Y dengan Y, kita comparekan koefisien dia sebelah kiri. Untuk Y, okay, okay, untuk Y, okay, kita ambil Y sebelah kiri 1 sama dengan sebelah kanan kita ambil 3/2 lambda. So, pindah, lambda kita 2/3. Okay, test untuk X. Okay, X kita iaitu negatif 2/3. Samakan dengan yang negatif lambda pun sama. So, lambda 2/3. Maknanya untuk X dengan Y sama. Jadi, lambda kita adalah 2/3. Maka dia collinear. Atau senang cerita conclusion kita soalan dia nak soalan ni A, P dan T collinear. A, P dan T adalah segaris. A, P, T adalah segaris. Itu caranya. Sama lambda 23 untuk case ini. Jadi kita dapat jawapannya. Alright. Setakat inilah untuk soalan nombor C kita. Alright, so C nombor 11 C. Okey, soalan nombor 12. Panjang cerita ni. Memang berjam-jam nak terangkan ni. Okey, soalan nombor 12 kita ada kuboid. Kita ada kuboid di mana kuboid ini ada sisi dan ada penjuru yang ada huruf-huruf ni, kena faham juga Okey, so yang kita tahu sini 4 cm. Okey, sini 4 cm, sini 6 cm. Okey, semua dah tahu 4 6 cm. Kemudian sini 8 cm, dah bagi 8 cm. Okey, so jadi itu yang diberi dalam kuboid. Lepas tu kita suruh kita calculate sudut BGD. Kat mana sudut BGD? Segitiga ni lah. BGD. So kalau kita buka dia lebih kurang macam ni lah. Okey, ni B, D, G. Okey, di sini lah. Okey. BDG ke? Oh, BGD. Sudut sini lah. BGD. Cari sudut BGD. Okey, kita kena tahu apakah sisi ini, apakah sisi ini dan apakah sisi itu. Yang maksud cikgu, dan kalau kita highlight yang ini saja, ini aja sisi yang kita nak tahu, ini dan itu. Macam mana cerita dia? Okey. So, pada peringkat awal ni kita boleh tahu BG Okey, kita boleh tahu BG dengan menggunakan segitiga BCD, BCG. Yang ni. Okey, kita boleh gunakan segitiga BCG ni. BCG. Okey, kita highlightkan kat sini Okey, untuk soalan nombor 12 hampir siap ni. Okey, kalau kita ambil segitiga BCG. Kena hati-hati bila jawab soalan ni, kalau kita keliru tengok gambar rajah ni. Okey. Kita ambil segitiga BCG. Okey, 90 darjah ni. Iaitu sini 4 dan sini 6. Okey, maksudnya kita concentrate pada garis warna oranye ni. Garis warna oranye ni BCG. So kita cari BG sebab nak tahu apakah BG ni Jadi BG itu adalah kita gunakan teorem Pythagoras, iaitu nak dapatkan panjang BG. Teorem Pythagoras 6/2 tambah 4/2 kamu biarkan sebagai punca 52 dulu. Okey, so sini punca 52.
Okey, dah tahu dah. Punca 52. Okey, betul kita nak cari panjang kita nak cari panjang BD. Panjang BD pula. Okey. Panjang BD. Ni panjang ni lah. Panjang BD ni kita gunakan segitiga BCD. Kita pada mana ni kita nak cari panjang, alamak hilang pula. Sekejap Okey, sorry guys, tadi ada malfunction sikit. Kita ambil segitiga BCDG. Okey, kita ambil yang mereka ni. Okey, jadi maknanya kita bateri cikgu nak low Sorry sekejap Okey, sebentar. Tengok bateri berapa. Oh, dah low dah. Okey. So jadi kena charge dulu Sebentar technical. Okey, sebentar. Charge dulu. Okey, kita nak cari panjang DB pula Tak on ni. Tak on. Bentar Okey, so panjang DB Panjang DB kita nak cari pula. Okey, apa panjang DB? So maknanya kita menggunakan segitiga BCD. So hati-hati kita gunakan panjang BCD. BCD iaitu 8 cm. Sini 8 cm boleh. Okey, so 8 cm. So sini 8 cm. Sekejap kita kira betul tidak. Kita nak cari panjang BD BD jadi BD ialah betul lah 4. Okey, 4. Okey, so betul lah. So gunakan segitiga BCD Okey, guna segitiga BCD alamak. Kenapa keluar macam ni Okey, so BCD iaitu BCD BCD. Okey, so jadi BCD 4 dan CD 8 BC 4 CD 8. So ini kita gunakan teorem Pythagoras nak cari panjang BD. Okey, so panjang BD, kita cari panjang BD, kita akan dapat lebih kurang punca 4 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okay, kira yang ini kita akan dapat punca 80. So jadi kat sini kita tahu bahawa BD kita adalah punca 80. Okey, seterusnya kita tengok pula nak cari panjang GD. Okey, so panjang GD ni kita boleh ambil kira CD segitiga CDGC. Nanti 8, sini 6. Okey, so jadi untuk panjang kita kena ambil kira panjang GD Okey. So kita buat kat sini. Okey. Iaitu 6 DCG Sini 6, sini 8, maka D nya 10 senang cerita sebab DG kita kalau gunakan teorem Pythagoras dia adalah 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 pula 6 kuasa 2. Okey, so 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2, so ini adalah 10. Okey. So jadi DG kita dah tahu iaitu 10. Okey. So nak cari segitiga sisi ni kita dah tahu. So kita nak cari sudut ni seperti mana soalan. Sudut ni dia nak cari sudut BGD. Jadi sudut BGD ni kita ambil cosine rule. Ini adalah penyelesaian segitiga. Penyelesaian segitiga dalam bab terakhir tingkatan 4 iaitu kita nak dapat ini. Sudut ini gunakan cosine rule.
ataupun ingat tak lagi apa tu cosine rule? Okay, cosine rule dengan segitiga apa kita? DBG. Okay, DBG, kita nak cari sudut, soalannya cari sudut BGD. Okay, sudut B yang ini. Okay, sudut BGD di mana sini adalah punca 52 tadi, di sini adalah punca 80, di sini adalah 10. Kita guna kaedah cosine rule ataupun rumus hukum cos, iaitu kalau masih ingat lagi, rumus tu adalah A kuasa 2 tambah B, bukan tambah, A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Okey, jadi kita boleh tentukan A dia kat mana. So, sudut ini A dia kat sini lah untuk sudut ni lah. Okey, so katakan ni sudut A. Okey, ini panjang A. Jadi kita boleh isi sebagai punca 80 sama dengan kuasa 2. B kita boleh ambil sini B, sini C Jadi B kita boleh jadikan 10 kuasa 2 tambah tak cantik pula. Tambah C kuasa 2 iaitu punca 52 kuasa 2 tolak 2 10 dengan punca 52 cos A. A yang ni kita masukkan lah BGD, sudut BGD. Okey, A, sudut BGD. Okey, sudut BGD adalah A. Katakan A sudut BGD. So cari A. Cari sudut A. Yang kita nak cari ni adalah sudut ini. Okey, yang inilah yang kita nak. Alright, so jadi okey, dengan menggunakan algebra anda juga masing-masing, cikgu nak cepatkan keadaan ini. Sudut A ni dia ialah kamu kira lah dapatkan A pada peringkat awal ni, kita kira dengan keadaan cos A. Okay, kira cos A sama dengan punca 80 kuasa 2. Kita pindahkan semua ini, tolak punca 52 kuasa 2 bagi tolak 2 darab 10 punca 52. Kira ini semua kita akan dapat. Lepas tu awak shift cos A, and then A darjah awak atau dikenali sebagai sudut apa tadi? BGD. Okey, sudut BGD seperti kehendak soalan. Sudut BGD. Okey, semua ini kita akan tahu bahawa dia akan dapat lebih kurang 60.05 darjah. Okey, kita ambil inilah ni kira sendirilah ni. Kira sendiri daripada cos A ni awak pindah semua ke punca 80 kuasa 2 ini, and then awak kira ini semua dulu. Lepas tu awak shift cos A sudut kita ni, okey, A sudut kita ni akan dapat 60.05. Okey, cubalah. Okey, soalan yang ke B. Sudut DBG. Sudut DBG pula. Alamak, sudut DBG. Macam-macam sudut DBG. Okey, maksudnya daripada segitiga ini pula kita nak cari sudut DBG ni pula. Okey. Sudut DBG ni dah tak susah dah sebab kita dah ada sudut A. Okey, sudut A tu 60 apa tadi? 60.05. Kita buat baru kat sini Buat baru kat sini lah, senang cerita boleh nampak clear sikit. Okey. So di sini sudut dia 60.05 darjah. Okey, ini G, B, D. Okey, sekarang ni kita nak tahu sudut yang ini pula. Terpadam pula. Sorry guys. Sudut DBG. Sekarang ni kita nak tahu sudut yang ini pula. Sudut ni berapa? Alright. So tapi kita dah tahu sudut 60.05 dan kita dah tahu sisi yang bertentangan ini adalah 80. Sudut ini tak tahu tapi kita tahu sisi bertentangan ni ada 10. Kita boleh guna kaedah sine rule, hukum sine. Hukum sine ni senang aja. Kita boleh guna nak cari sudut ni, sin A per A sama dengan sin A per huruf kecil A sama dengan sin B dengan huruf kecil B. Gunakan yang ini. Okey, katakan ini A. Tadi kita dah andaikan ini A, sudut A tadi. Okey, dan ini A. Okey, so jadi sin A jadi sin 60.05
bagi A punca 80 sama dengan sin B. Sin B yang kita tak tahu sudut dia berapa, kita biarkan sebagai sin B darjah. Tapi kita tahu dia punya sisi pertentangannya adalah 10. Lepas tu kita kira yang ini. Okey, kita kirakan sekali. So, jadi sin B darjah kita adalah sin 60.05 darjah bagi 80 punca 80 darab dengan 10. So, kira yang ini. Lepas tu awak shift sign. Kira ni dulu Kira yang ini dulu. Lepas tu awak shift sign. Nanti awak akan dapat sudut B. Kita nak sudut B seperti mana soalan. Dia nak sudut DBG. Okey, sudut DBG. Sudut DBG. Okey, sama dengan B darjah. Kita akan dapat lebih kurang 75.63 darjah. Okey, right. So, kiraan itulah. Baik, okey, seterusnya. Dia dapat, B dah dapat. Kubur itu dipotong untuk menghasilkan sebuah bongkah BCGD. Okey, mana tu macam-macam. BCGD. Bongkah tu adalah BCGD. Macam sebuah trapezium. Macam sebuah trapezium. Yang ini saja kita nak. Dipotong. Lepas tu dia menghasilkan bongkah ini Yang ketiga yang ini dan ini. Okey, sekali dengan ini bongkah ini. Yang lain tu dia tak nak. Okey. So jadi dia suruh cari apa ni? Dia suruh cari jumlah luas permukaan bongkah BCGD. Banyak betul. Jadi kira kat sini. Okey, nak dapat bongkah tu pertama kita kena tahu luas BCG iaitu sama dengan 1/2 darab 4 darab 6 sama dengan 12 So lepas tu kita dah tahu luas kena tahu segitiga. Ini segitiga BCD. Okey, iaitu 1/2 darab 4 darab 8 ikut sisi sama dengan 16. Kemudian kita tengok luas segitiga GDC iaitu 1/2 darab 6 darab 8 sama dengan 24. Okey. So jadi BCG dah dapat. Okey guys, ni BCG segitiga ni dapat. Lepas itu BDC dah dapat. Lepas tu BGD dah dapat. Sekarang ni kita cari segitiga BDG pula. Macam-macam. Okey, nak sebut pun susah. Okey, luas GBD. Luas segitiga GBD dia bukan luas segitiga yang 90 darjah. Tapi kita boleh gunakan 1/2 darab 10 darab punca 52 darab dengan sin 60.05. Okey, sebab segitiga ini, okey, kita boleh gunakan sisi ini dengan sisi ini, garis ini dengan garis ini dengan sudut ini. Panjang GB tadi tak silap cikgu 52. Okey. So gunakan luas formula luas segitiga guna kaedah sin iaitu 1/2 darab A darab B sin A. Okey. So jadi kita gunakan yang ini. Sin A pula. Ini BC Salah ni. B dengan C B dengan C. Okey. So maknanya BC kita adalah yang ini dengan yang ini BC kita yang ini dengan ini. So kita dah gunakan sudut ni tengah-tengah dia. So kita jadikan dia satu rumus di mana nak dapatkan segitiga yang tidak mempunyai kaki 90 darjah segitiga kaki 90 darjah tu tak ada. Okey, jadi kira-kira ni kita akan dapat lebih kurang 31.24 cm². Okey, so jadi jumlah keempat-empat luas ini kita gunakan untuk dapatkan luas keseluruhan bongkah tadi. Itu yang pertama adalah 12 tambah 16 tambah 24 tambah 31.24. Semua ini adalah 83.24 cm². Okey, jangan lupa cm². Okey, tahniah. Alright, so seterusnya kita boleh tengok pula soalan. Ni soalan keberapa ni? 12. Okey, soalan terakhir. Alhamdulillah panjang cerita dia. Soalan ni soalan kegemaran cikgu juga ni sebenarnya. Nombor 13 ni apa? Okey, nombor 13 ini melibatkan nombor indeks. Indeks nombor yang kita belajar awal tahun 2021 Alright, so jadi
dia melibatkan harga indeks pada tahun kita baca semua. Darjah 13 menunjukkan carta palang yang mewakili pembelanjaan mingguan bagi 5 bahan P, Q, R dan S dan T yang digunakan untuk membuat sejenis makanan pada tahun 2021. Okey, so jadi jadual 13 menunjukkan harga pada tahun 2020 dan 2021. Ini jadual ya. Dan indeks harga pada tahun 2021 berasaskan tahun 2020 bagi setiap bahan tersebut. Okey, dia ada kat sini. P, Q, R, S, T ada bahan. Lepas tu ada nilai yang kita tak tahu nilai dia. X, Y, Z ni kita akan cari. Okey, so terusnya dia suruh cari apa? Biasalah dia suruh cari nilai X, Y, Z lah. Okey, so X, Y, Z. Okey, so X, Y, Z. Okey, cari nilai bagi X, Y, Z. Okey, samalah. Jadi, cikgu teruskan dengan pengiraan. Okey, untuk X, kita punya indeks tu kalau kita tengok tahun 2021 berasaskan tahun 2020 Jadi, untuk A1 sepatutnya jawapan kita ialah X bagi 2.5 ukur darab dengan 100. Semua ini ada 128. So, jadi X kita adalah RM RM3.20. Kemudian yang kedua ialah untuk cari nilai Y, RM4.20 bahagi RM3.50 darab dengan 100. Ini nombor indeks dia sebenarnya. So, Y kita adalah 120. Nombor indeks. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga ialah Z pula RM1.20 bahagi dengan Z darab 100 sama dengan 120. So, akhirnya Z kita akan dapat RM1. Okey, selesai. X, Y, Z. X, Y, and Z. 3 markah. Okey, seterusnya hitung indeks perubahan bagi kos membuat makanan itu pada tahun 2021 berasaskan tahun 2020. Okey, dengan dapatkan apa ni, kita gunakan nombor indeks kita ni. Lepas tu kita darabkan dengan dia punya ini dia. Ini namanya dia punya apa panggil pemberat dia. Untuk P40. Okey, kita tengok sini level P ni kat mana? P ni level dia sampai 40 So, Q adalah sampai level 20, R adalah sampai 10, S adalah sampai 35, T adalah sampai 15. So, jadi kita gunakan nilai-nilai yang ada kat sini, kita darabkan dengan dia punya nombor indeks dia. Lepas tu kita bahagi dengan jumlah yang pemberat dia tu. So, jadi kiraan ni macam mana? Kiraan dia soalan B, cuba kat sini B adalah indeks perubahan pada tahun 2021 berasaskan tahun 2020 ialah 150 darab 40 tambah 128 darab 20. Kita ambil nombor indeks ni darab dengan pemberat dia. 120 darab 10 tambah 120 darab 35 tambah 125 darab dengan 15. Betul 125 dengan 15 Okey, 125 darab 15. Okey, 15. Okey, T ni adalah 125 darab dengan pemberat dia 15. Okey, betul? So, pembawah ini kita bagi dengan jumlah pemberat dia iaitu 40 tambah 20 tambah 10 tambah 35 tambah 15. Kesemua ini adalah 131.96 nombor indeks. Alright, tu kira jawapannya lah. Okey, soalan yang ke A dah, B dah, okey, C pula. Kos untuk membuat sepaket makanan seminggu pada tahun 2020 adalah 750. Ni Q 2020 adalah 750. Price kita gunakan kaedah price bukan Q, tapi itu quantity, ni price, harga. Jadi P 2020 adalah 750. Cari kos mingguan pada tahun 2021. So, kita cari kos untuk 2021 ni macam mana? Okey, berbalik pada bahagian conteng-conteng. Apa kita buat ialah nombor indeks itu sendiri, iaitu kita ambil 131.96. Kemudian kita jadikan dalam I kita ini P2000 price 21 bagi P2020 darab dengan 100 samakan dengan 131.96. Jadi 2021 ni kita nak cari. Yang ni kita nak cari. Apa nilai dia tu? QP 2020 ni kita dah tahu nilai dia tadi 750. So kita buat P
P2021 bagi dengan 750 darab 100 sama dengan 131.96. So, jadi P2021 ialah 131.96 darab dengan 750 bagi dengan 100. So, jumlah ini kita akan dapat lebih kurang P2021 ialah 900 RM 989.70. Okey. Okey, jadi alright, so seterusnya soalan D. Kos bagi semua makanan itu dijangka meningkat sebanyak 15% tahun 2001 ke tahun 2022. Ini kita dah tahu dah. Cari indeks perubahan yang dijangkakan bagi tahun 2020 jangkakan bagi tahun 2022 berasaskan tahun 2020. Okey, so yang pertama ini, yang kos bagi semua bahan makanan itu dijangka meningkat 15% dari tahun 2001 ke 2020 adalah indeks nombor 2022 berasaskan 2021 adalah 115%. Ini kita tahulah. Jadi bahagian satu conteng ni kita pergi ke bahagian conteng. Iaitu pertama kita dah tahu pada ayat pertama itu 2022 berasaskan tahun 2021 nombor indeks dia adalah 115 sebab dia meningkat 15%. 15% dia meningkat. Okey, so kat sini kita tahu bahawa Q ataupun price price 2022 bagi price 2021 darab dengan 100 sama dengan 115. Okey, ini kalau kita gunakan formula je lah kat sini. Okey, formula dia ialah yang inilah. Okey, jadi untuk dapatkan jawab soalan dia apa ni? Dia kata cari indeks perubahan yang dijangkakan bagi tahun dia suruh cari ni 2022 berasaskan 2020. Oh, jauh dia 2 tahun lebih ini setahun je, ini 2 tahun. Okey, ni asaskan 2020. Cari. Okey, so macam mana kita nak buat tu? Ialah kita ambil yang ini tadi P2022, kemudian kita manipulatekan formula ini kepada bentuk pecahan partial fraction iaitu P2022. Okey, buat macam ni dulu kalau nak tahu. P2021 okey, dan darab 100. Okey, maknanya kita ambil yang tahun tak ada kat sini adalah 2020. Kita buat macam ni, sama juga okey, kalau ini bagi sama dengan 1 lah actually-nya. Tapi kita nak jadikan dia satu formula. Di mana kita ada P2020. Ini kita nak cari. Yang ini kita nak cari. Apa yang nak cari sekarang ni? Jadi kita samakan ni semua dengan 115. Okey, 115. Okey, yang kita nak cari ni adalah yang ini. Yang mana? Yang ini. Okey, yang ini darab dengan 100. Itu yang dikatakan sebagai I 2022 berasaskan 2020. Yang cikgu lorikkan ni. Jadi kita pindah yang ini semua ke 115. Okey, jadinya macam ni. P2022 bagi P2020 darab 100. So semua ini sama dengan kita pindah yang ini ke semua ke sana. So jadi yang bagi jadi darab jadi bagi. Jadi 115 darab dengan P2021 bagi P2020. So apa ini? Apa maksud ini? Ini adalah indeks yang kita nak cari soalan kita tadi, iaitu berasaskan 2022 indeks 2022 berasaskan 2020. So ini semua adalah 115 darab dengan price 2021 berasaskan 2020. Okey, yang ini kita nak cari. Apa nilai yang ini? Nilai ini sebenarnya dah ada. Okey, daripada yang kita dapat tadi. Ini dia. Ini yang kita dapat tadi. Ini. Ini ni. I13196. Okey, ini I13196. Okey, masalahnya ini dah darab dengan 100. Okey, sebab ini kalau ikutkan dia punya logiknya,
P2021 darab dengan P2021 bagi P2020 darab dengan 100. Kita nak P2021 dengan bahagi dengan P2020 je. Tak ada darab 100. Jadi maksudnya kita ambil ni. Okey. Kita tahu bahawa dia buat kat sini lah Okey, kita tahu bahawa tu warnakan hijau. Apa tadi? P2021 bagi P2020 darab 100 ialah apanya tadi? Apanya tadi? Ialah 131.96. 131.96. Oleh kerana kita nak hanya ini saja. Kita nak hanya ini sahaja, tak nak 100. So 100 ni kena pindah sana. Jadi P2021 bagi P2020 sama dengan 131.96 bagi dengan 100, iaitu kita dapat 1.3196. Jadi yang nilai ini kita gantikan kat sini. Itu yang kita dapat kita dapat conclusionnya kat sini. Kita boleh dapat T bahawa 115 darab dengan 1.3196. So ini semua kita akan dapat 151.75. Inilah jawapannya untuk soalan yang paling akhir, iaitu I2020 berasaskan tahun 2020 seperti ini. Alright, itu saja. Kalau ada apa masalah, WhatsApp cikgu ataupun you ataupun Puan Rosmina pun boleh, tak ada masalah Okey, sekian, terima kasih.